Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil, Rabbana afri'h alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ni ada suara sikit lah, semalam tak ada. Hari ni serak-serak basah. Ingat ada Ella kan? Suara dia serak-serak basah tak? Macam mana lagu ni? Kini ku sendiri, kan serak basah. Kitab Bulughul Maram hari ni muka surat 204 kan? Betul ke? Muka surat 204, bab berkenaan dengan solat duha. Kalau boleh bagi habis lah solat duha. Solat duha yang kita mengaji dalam kitab ni, nama kitab Bulughul Maram, datuk-datuk. Nampak tak? Jadi kita mengaji dalam kitab syarah ni. Bila sebut sembahyang duha, orang yang paling reti, orang yang paling faham dalam perawi nak cerita mai kat kita ni tentang diri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada siapa yang boleh meriwayat lebih daripada Aisyah. Mai tahu berkenaan dengan solat duha ni semua Aisyah. Okey, kita ambil hadis daripada Aisyah. Sahabat-sahabat pun nak faham solat duha ni pun ambil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita tengok kata Aisyah. Terus kita baca. Itu dia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, rawahu al-Imam Muslim. Kita kena mengaji kena sikat lapang dada. Lapang dada tu macam ni ke? Daripada kita mengaji ingin ilmu tu, kita sedaplah kita beramal. Maka kalau apa-apa amalan kita nak buat, ni ke hadis dia, inilah hadis dia. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Kana adalah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, Nabi sembahyang duha, Nabi sembahyang salat duha arba'an. Aku nampak dia buat empat. Aku nampak Nabi buat empat sekaligus ke, dua salam pun boleh. Okey, kaifiat dia dah ditunjukkan oleh Imam Malik. Ustaz, saya nak sembahyang duha 4 sekaligus boleh tak? Boleh. Tak salah apa pun boleh. Cuma kadang-kadang fatwa ni mai kitab-kitab Sirah Tajudin apa semua, itu pandangan dia. Dia kata jangan buat macam tu. Siang baik, malam baik, sunat 2 salam. Betul. Hadis tu mai daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata buatlah 2 salam. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang menceritakan Nabi buat 4, nampak tak? Jadi bila sebut 4 rakaat, ulama kata 4 sekaligus pun tak apa. Siapa kata ni? Imam Malik. Kita bukan kata kita diri, kita kata Imam Malik. Imam Malik kata dah hang baca hadis, hang dengar 4 rakaat, 4 lah. Imam Malik kata kadang-kadang aku buat 2 sunat, katalah sunat 2 4 rakaat. 2 salam. Kadang-kadang aku buat 4 sekaligus dengan 1 salam. Tahiyat awal tak ada. Kalau kita buat 4 rakaat, tahiyat awal tu terus bangun. Kalau kita buat tahiyat awal, tahiyat akhir, dia jadi zuhur pula dah. Macam orang sembahyang kita ambil bab witir. Bawah ambil bab witir kan? Bab witir nak buat, kita buat 2 salam, 1 salam. Kalau nak buat 3 rakaat sekaligus pun boleh. Dengan 1 salam, tak ada tahiyat awal. Kalau ada tahiyat awal dan akhir, dia jadi maghrib pula dah. Nampak tak? Itu dia. Siapa beritahu ni?
kaedah ni Imam Malik bukan ustaz. Hang terkejut tu hang lah. Nampak tak? Dalam kitab Muwatta Imam Malik, dia tunjuk, dia kata macam mana sembahyang kalau nak buat 4 sekaligus. Jadi kita ni bila mana kita mengajar, kita ajar macam tu. Tapi untuk kita beramal, takut-takut mak kita yang tak reti ni, jangan timbulkan fitnah. Buat 2 salam 2 salam. Mak kita ni yang jarang-jarang main kuliah, bapak yang duk lepak kedai-kedai makan ni semua ni, dia sembang cara dia 2 salam 2 salam. Lainnya orang yang tafakuh, yang main kuliah, yang mengaji ni senang sembang 4 Muhammad nak 1 salam boleh, 2 boleh. Kita nak sembang orang, tengok mustawa kedudukan dia. Macam Mampu ni dah berapa lama dengan ustaz tak kenal kot. Sampai satu jemaah dia kata, orang dok cor kat ustaz macam-macam saya dengar. Saya dok mengaji ustaz lama, saya tahu. Dia kata, dia tu dok bawa satu mai ajaran kok mana kok kona. Yalah, bahasa orang Pulau Pinang dia macam tu, Mak. Kita tak kona mana pun, dok kona dalam kitab ni pada. Tu dia. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Ni adik Aisyah. Dia kata, yusalli duha, Nabi sembahyang duha 4 rakaat. Wa yazidu masya-Allah. Kadang-kadang dia tambah masya-Allah. Perkataan tambah masya-Allah tu ada di belakang tu. Buka muka surat 206. Aisyah cerita lagi. Yang kata masya-Allah tu banyak mana? Tengok muka surat lah sekali. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk dalam rumahku, giliran aku baiti, Nabi masuk dalam rumah. Fa shalla duha, Nabi pernah sembahyang duha, subhanallah, hari itu 8 rakaat, 8 rakaat. Berarti kita gabung kedua-dua hadis tu. Aisyah kata Nabi kadang-kadang dia sembahyang 4 sampai 8 rakaat. Faham tak ni? Hangguk sudahlah. Adik daripada Aisyah macam tu. Ya, kita akan jumpa juga adik mengatakan lebih pun tak apa, lebih tak apa, lebih tak apa. Ulama tak tentang. Tapi setengah ulama adik mengatakan bahawa Aisyah cuma nampak Nabi sembahyang duha paling banyak sekali 8. Aku tak biasa tengok lebih. Habis takat tu. Apa Aisyah kata, tengok adik ni. Maksudnya menerangkan bahawa solat duha paling banyak 8 rakaat. Faham tak apa semua ni? Hukum je, dia tulis haram. Buku ni dia ni sikit. Haram solat duha lebih dari 8 rakaat. Tapi ada juga kitab-kitab fiqh dia benarkan nak buat 10, 12 boleh. Adakah dia masuk kategori haram? Tak. Dia nak kata ulama fiqh dia kata nak sembahyang banyak mana sembahyang. Sebab perkataan masya-Allah. Aisyah kata Nabi sembahyang masya-Allah. Masya-Allah tu ulama fiqh kata banyak sangat. Tapi ikut Aisyah kata paling banyak aku tengok 8. Paling banyak nak tengok 8. Lepas tu himpun dua-dua adik Aisyah ni, adik pertama dengan adik akhir, maka jawapan ni kita tahulah. Nabi paling banyak sekali buat berapa? 8 rakaat. Kita jangan berkelim masyarakat. Kita nak kekal 2, 4 pun tak boleh, cakap 8 pun nampak tak? Kita nak buat 2. Aduh, nak ayat Allah. Bismillah. Bab-bab macam ni semua ya Allah, siapa nak buat kan? Tapi kita terangi sangat-sangat. Pasal siapa nak mengaji, nak ikut sunnah ni, kata apa sunnah nak mampu yang kita macam tu. Hasil daripada kita ikut sunnah Nabi, tujuan semua kita nak mati. Bila kita dibangkitkan semula, kita akan nampak Telaga Kautsar. Telaga Kautsar tu bukan calang-calang orang nak minum. Orang yang bila minum masuk. Orang bila minum Telaga Kautsar tu tak lain dan tak bukan siapa dia, orang yang hidupkan sunnah Nabi. Nabi kata, ni lah umat aku. Masa di dunia tu, dia dengar satu hadis aku, dia beramal. Satu hadis aku, dia beramal. Sampai kita semua tahu. Malaikat yang turun dekat kita bukan calang-calang tau. Malaikat daripada aras Allah turun. Semua amalan kita dicatat di Lauhil Mahfuz. Apa Lauhil Mahfuz tu? Tempat letaknya Quran. You all can understand? Hampir faham nak cakap ni. Nampak tak? Tempat letak Quran. Pasal tu Allah Ta'ala sembang dengan tempat letak Quran. La yamassahu illal mutahharun.
Jangan sentuh Quran ni melainkan ambil uduk dulu. Berarti Allah sembang dengan malaikat. Kita ada ayat Quran, kita ada ulama tafsir. Dia kata apa? Ya masailal mutahharu. Jangan sentuh itu Quran yang sebenar-benarnya. Yang tak boleh kecuali dengan wuduk. Di sini nak pegang Quran boleh. Afdalnya berwuduk. Kalau tak ada pun jangan jadi kecoh. Orang tua-tua dulu kena pegang Quran ambil kain. Malaikat tu ketika katok tengah hang. Aku katok tengah. Hanggatai nampak dah kan. Boleh pegang Quran. Boleh pegang Quran ni hasil pada duk mengaji, kuliah, duk mendengar agama, minda terbuka. Oh, tu dia. Pasal tu semua amalan kita yang baik ni Lauhil Mahfuz tercatat. Setiap hari kita duk datang sini mengaji ni, ruang roh kita diterbang sampai ke aras Allah. Sebab semua kita nak mati tau. Bila kita nak mati, roh kita pasti kena ke atas. Semua orang. Semua orang nak mati ni kita pada Imam Qurtubi. Kita tazkirah ada jilid 1, 2 tu kan. Semua kita nak mati ni elok tercabut nyawa, roh dia terbang. Pintu langit pertama, kedua, ketiga sampai ke atas. Jadi pasal kita duk biasa mengaji ni, malaikat duk naik turun, laluan kita senang dah. Jadi esok ni kita mati, roh kita semua malaikat kena, dia ni kena duk rajin mengaji. Ini bukan mengaji saja jadi special berat, tak mampu. Kan? Malaikat kenal kita. Pasal tu kita hidup di dunia dengan sekali ni, kena cipta semungkin yang boleh nak jadi orang soleh. Nak jadi orang baik tu je. Duk main kuliah ni, duk pujuk diri nak campur dengan geng-geng yang baik, nak jadi orang soleh. Sudah, duk merambu ni semua ni tak ke mana pun. Wah, lagi habis. Asal Quran kata, fatamatta'una illa qalilan. Yang dia seronok tu sangat. Bila main tua, dia main serabut, dia main menyesal yang tu yang ni. Hampa ni bila main duduk dalam sini, darah tinggi, kencing manis, semua turun. Semua turun. Tanya tak? Semua turun, rasa tenang. Tambah-tambah rumah masuk je. Tambah-tambah pula. Makizan. Tambah-tambah pula. Yang tu Ustaz dia cerita. Tu Maulana Zakaria. Mungkin. Oleh sebab tu ya Allah. Oleh sebab tu, kita yang bila boleh main dalam sini ni macam suruh tengok muka hampa saja. Muka hampa saja dengan hati kita angkat tangan kata kat Tuhan syukurlah. Kalau Tuhan boleh bagi istiqamah, cukup bagus. Penyakit yang Quran kata istiqamah ni, apa Tuhan kata? Aku nak bagi tahu orang yang selalu istiqamah ni, tatanazzala alaihimul malaikatu kan? Malaikat turun kat kita. Orang yang istiqamah ni malaikat turun. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Quran cakap, bukan ustaz cakap. Tatanazzala alaihimul malaikat. Sama malaikat tu main kat kita. Bila kita duk main kuliah ni, kadang-kadang nak pegang agama, nak pegang istiqamah, bila dengar agama tu nak pegang dan nak beramal, malaikat bisik, ala takhafu wa la tahzanun. Sama macam tu malaikat tu kata, malaikat tu hang jangan takut, hang jangan takut. Kalau hang kena tangkap pun sat je tuan keluar balik. Nampak tak tu dia, betul kan? Ni kelebihan orang mengaji. Kelebihan orang mengaji pasal wabshiru bil jannah. Habaq dekat dia, syurga aku nak bagi. Kita di dunia ni kita suka duduk taman-taman syurga, esok ni nak mati, senang ya Allah. Roh keluar, elok orang bagi mandi saja, Allah kata turunkan roh tu balik, dia turun ya Allah. Dia naik dengan malaikat, dia turun dengan malaikat. Percaya tak percaya, esok ni mati hang tengok. Dan mati baru nak sedih. Walqul binar. Nampak tak? Bila campak masuk neraka, pintu neraka dan malaikat, pasal apa masuk neraka? Aku mengaji bukan aku beramal sangat pun, aku main macam tu, hang balik. Hang nak mampu. Itu Quran duk cerita panggil manusia. Pasal tu alang-alang kita boleh main tang sini minta tolong kat Tuhan. Allah detikkan hati kita, buka pintu hati nak jadi orang soleh, nak jadi orang beriman tu je. Nak istiqamah sampai bertemu liqa' rabbak, sampai bertemu dengan pertemuan dengan Tuhan. Sudah. Kita duduk di dunia ni pun kita tengok hari ni panas kan. Esok ni mati, subhanallah. Tadi pagi duduk mengaji kan. Kalau orang terpekak sekalipun tak dengar agama, dengar dia, Tuhan aku pekak macam mana aku nak dengar agama. Seorang lagi dia bodoh, tak kerti apa. Hang sunnah musnah dia macam tu. Dia tak kerti apa. Jadi orang memang bodoh betul-betul pada.
Lagi satu, orang yang hidup zaman jahiliah tak kenal agama. Ataupun orang tua. Orang tua, bila kita tengok saja kita pasal tu muslimah punya kelas ni, jangan kita tekankan dia. Kelas-kelas muslimat bila umur 50, 60, tak boleh kelas yang bentuk tekan, hukum, hakam, nak kena ayat tu. Ni, alah, mereka bukan mau yang tu lah, woi. Mereka mau satu benda nak bagi seronok dalam kuliah ni. Serabut di rumah tu boleh hilang. Dia memang tahu situ. Dia nak kalau boleh kelas agama ringan. Bila kelas agama bagi orang tu berat, dia kata, tak tahu ustaz tu dah ajak nuzul ayat ni turun atas ni 15 aku pening ni ayat apa benda pun tak tahu. Dia mana dia tahu benda macam tu. Dia nak cerita Quran, apa Allah kata, apa Allah pesan, cukup. Terutamanya muslimat dia kerja dia banyak. Apa nama, basuh baju, nak tengok yang tu, nak tengok yang ni, nak masak apa, ikan ada tak ada, ni minyak naik harga yang tu. Kepala dia macam-macam. Macam-macam. Orang lelaki-lelaki dia kurang sikit lah. Orang perempuan ni banyak. Kalau boleh tengok dia, Allah, minyak cak kapak ni penuh. Tu saya buat minyak cak kapak ni. Nampak ada pasal duk pening tu mengaji. Allahu Akbar kabir. Maka bila kita himpun kedua-dua hadis tu, jawapan dia kita tahulah. Boleh sembahyang duha 2 sampai 8. Ada orang mengatakan kalau mana-mana orang, memang kita dengar kebanyakannya, tapi dengar hadis yang ni, hadis yang kata 12 ni dapat sambutan gila-gila lah masyarakat. Dan kadang-kadang orang tengok dia 200,000, 300,000. Yang tak orang tengok aku 20 orang bodoh. Apa tak? Itu dah memang dah jadi ni dah. Pasal Allah sendiri sebut orang yang pegang sunnah di akhir zaman, pengikut dia kata sikit sangat. Illa qalilan. Umat aku ni nak pegang betul-betul sunnah ni sikit sangat. Pasal sunnah kita pegang ni, kita di masyarakat tak boleh terima, itu tak terima. Macam mana Nabi Imam buat agama, macam itulah dia berakhir. Macam itulah berakhir. Tapi bila kita pujuk diri kita kata Nabi buat 2, 4 sampai ke 8, banyak kata Aisyah. Dia kata ada mana-mana orang yang boleh satu hari sembahyang duha 12 rakaat, Allah nak bagi syurga dekat dia. Tangan Tuhan ni di syurga, Allah nak buat rumah, ya Allah. Di syurga tu Tuhan nak buat rumah kat dia. Tu dia kesan daripada dia sembahyang duha satu hari 12 rakaat. Hadis ni ulama kata terkejut. Alamak, tengok. Muka surat 205. Hari ni saya lompat-lompat senang. Muka surat 205. Aduh, penat. Daripada Anas bin Malik, dengar sini. Ada orang kata Anas bin Malik khadam Nabi. Dia cerita apa? Satu hari Nabi duduk dengan kami. Nabi duduk cerita, sahabat aku, kalau boleh jangan tinggal duha. Satu hari buat duha 12 rakaat. 12 rakaat. Hadis tu ada dah wujud. Bagi tahu hadis tu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kata Nabi SAW, Nabi kata, man salla duha, mana-mana orang yang sembahyang duha 12 rakaat, 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah Ta'ala nak bina, ya Allah, istana dalam syurga. Satu istana dalam syurga yang boleh sembahyang duha 12 rakaat. Apa Imam Tirmizi kata dalam kitab Bahrul Mazi, dia kata apa? Wa rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi baca-baca terkejut. Dia kata wastaghraba, pelik sungguh. Sebab apa pelik? Yang pertama sekali, Anas bin Malik tak pernah cerita dia bawa nama Anas. Di kalangan ulama hadis kata tak biasa dengar hadis Nabi suruh sembahyang duha 12 rakaat, tak biasa dengar. Tu dia. Wastaghraba. Dalam kitab Bahrul Mazi, kalau kita orang Malaysia ikhlaskan diri, betul-betul kita sayang pada mazhab Imam Syafi'i, yang apa nama Ustaz Haji Samsuri baca kitab Bahrul Mazi, tapi cara dia baca bagus. Kita kena ramai orang sunnah ada uslub macam tu. Cara dia bagus, penampilan dia masuk ini zoom. Dia ambil masa dia nak zahir diri dia. Dia masuk sampai masyarakat dia suka sayang dekat dia. Nampak tak? Dia bagus banyak benda yang Allah dia didik masyarakat. Dia didik masyarakat. Termasuk kitab Bahrul Mazi, pasal orang dulu mereka pantang dengar baca Sahih Bukhari, Muslim, mereka cop. Ini Pak Wahabi lah, ni contoh example.
Jadi ulama dulu takut baca kitab hadis. Apa dia buat? Punya pandainya tu pertama, ulama-ulama di kawasan Nunu tak baik mak baik apa semua di sana ulama belah-belah Thailand ni dia cerdik pandai. Asal Thailand ni jangan main. Silat-silat hang terpelanting. Nak cakap kena hati-hati. Kadang-kadang isu puasa Arafah pun nak bergaduh. Ikut suka hang lah. Hang nak ikut Saudi, ikut Malaysia, tak ada masalah. Dia nak jadi benda yang tak sepatutnya. Benda tak sepatutnya. Orang sembah tokong tu hang fikir macam mana daripada tokong tak sembah pada Allah. Itu bagus. Kalau kita nak bincang benda-benda yang ya Allah, kalau dia nak puasa Arafah ikut Saudi pun tak salah. Macam Ustaz puasa ikut sana pasal Arafah di sana contoh. Kalau orang nak puasa ikut apa nama negara pun tak apa, tak ada masalah apa. Puasalah kamu sebelum kamu dipuasakan. Tak ada apa. Tak ada masalah apa pun, tak goncang akidah. Tapi kita ni pasal tu bila ulama tak cerdik, dia akan bawa pada perpecahan. Satu Imam Ghazali kata ulama ni kena cerdik. 6 syarat nak jadi dia talibul ilmi, dia kena cerdik. Bila dia tak cerdik, dia main sedap. Tuan-tuan tahu tak? Kita tahu nak value kita, berapa ramai orang tengok kita, berapa ribu orang share nampak. Hari ni ulama sedang menuju berebut berapa ramai tengok aku. Apa budak? Hari ni kita nak cari kecanggihan. Daripada contoh, memang pun Allah sebut di akhir zaman, haula'i dajjalun. Ini bukan ustaz kata tak? Dajjal ni akhir zaman ni mempunyai pengaruh yang dahsyat luar biasa. Dia cakap hadis merapu mendapat sambutan masyarakat. Hari ni dah zahir dah. Satu hadis yang tak ada kena mengena dengan Nabi. Orang kata tengok dia punya hadis. Dia boleh cakap hadis tu sambutan teng. Sampai orang boleh kata akibat kealiman dia ada masalah. Satu masalah dia tak boleh selesai, dia cuma selak kain saja. Kita bahasa kita terak lah kan, Pulau Pinang kita selak dah senang. Dia selak saja, tanya kat Nabi, dan Nabi jawab. Sama macam tu martabat. Yang tu pun orang percaya. Hampunlah aku. Bismillah ya Allah Tuhan, apa nak jadi tak tahu lah, bismillah. Macam tu punya keterangan, penampilan. Patutnya pihak mufti, orang yang ada otoriti lah agama, panggil mai. Kalau boleh cakap-cakap macam ni, berhentilah. Tak elok sampai orang tu ada masalah. Ada masalah ni, selak sikit terai kan, selak kan apa sikit kan. Tengok Nabi dah ada tanya, Nabi dandan bagi jawapan. Sampai tahap tu, alamak, itu pun ada dapat. Tak tahu nak kata dah. Pasal tu Nabi kata kecelakaan satu negeri, satu negara, bila satu hadis yang bukan datang daripada aku dicerita di khayal ramai namun dapat sambutan, celakalah kamu. Bohong tentang kenyataan aku, bohong tentang fakta aku. Allahu akbar. Pasal tu hadis, memang hadis ni top sangat-sangat. Jadi bila kita dengar sahabat-sahabat kita duk kata, tuan-tuan kena baca, tuan-tuan kena semayang duha kalau boleh 12 rakaat. Kita dengar kita tak ada mengaji, kita diam. Ada ruang nak cakap boleh tak kita sembang kata. Kalau nak sembang. Duk nampak satu macam wow, stop. Tak guna nak berbalah. Pada perbalahan ni kita tengok tempat kita nak balah-balah tak ke mana pun, dah sekali 2 kumpulan bawa. Dini kata dini salah, dini kata dini salah, ada. Okey. Tapi orang cerdik duk tengoklah. Rupanya hang bangang sebenarnya. Apa dah? Subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata tengok. Anas bin Malik cerita. Apa dia kata? Nabi kata kat kami, man solat duha 12 rakaat. Mana-mana orang yang boleh sembahyang duha 12 rakaat, subhanallah, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah nak bina ni. Nak bina apa nama? Istana di syurga. Yang ni semua adik-adik macam ni ulama kita keterlaluan. Nampak tak? Jadi kita kena jaga-jagalah. So ulama kata perawi nak tahu tentang solat duha Aisyah. Dan ulama kata Anas bin Malik tak pernah riwayat, tak pernah sebut. Ini kelebihan orang mengaji ilmu jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis. Ilmu hadis dia cek-cek tengok, tak ada kena-mengena dengan dia. Kalau dia ada datang sini, dia sepak kita mampu, aku tak pernah kata, hang kata kat aku. Nampak tak?
Maka hadis ni derajat kedudukan Nabi lemah sangat-sangat. Menganjurkan solat duha 12 rakaat dah, dia kata. Cukuplah memadahi dengan 8 rakaat. Habis takat tu. Hadis yang seterusnya, Ustaz nak bagi habis hari ni bab duha, boleh kan? Walahu, dia kata, dah hadis sambung daripada hadis Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Tengok Aisyah kata apa? Annaha su'ilat. Aisyah tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasal apa? Di kalangan Nabi duduk di kalangan sahabat, Nabi tak buat tiap hari duha. Kita dengar macam ni kita marah. Saya tak boleh terima, saya tak terima. Tak terima Tuhan crack. Ini daripada Aisyah, Imam Muslim, Bukhari, Al-Hakim Nisaburi riwayat hadis ni. Aisyah sendiri tanya kat Nabi, tengok dia kata walahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Aisyah sendiri su'ilat, pergi tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang duha? Maksud setiap hari kan sembahyang duha. Maka qalat, bila sahabat-sahabat semua duk tanya pelik macam mana? Aisyah, kami nak tanyalah. Habis tanya dekat Nabi. Aisyah kata, sepanjang aku duk tengok, kalau Nabi duduk dengan nampak, Nabi jarang sembahyang duha. Tapi kalau Nabi masuk di rumah, Nabi duduk di rumah, Nabi tak pernah sembahyang duha. Dan aku sendiri sembahyang duha tak pernah tinggal. Aisyah tak pernah tinggal sembahyang duha. Dan Nabi tak kata apa-apa pun dekat aku. Tapi bagi diri Nabi, aku tengok dia dengan sahabat ni Allah Tuhan, dia jarang-jarang. Tengok. Aisyah, ada berkat tanya, sahabat pun nak tahu benda tu. Daripada Aisyah radhiyallahu bahwasanya dia ditanya. Daripada Aisyah dah tanya Nabi, nak tahu tentang Nabi. Dalam masa yang sama, Aisyah juga ditanya oleh sahabat. Wahai Aisyah, masa tu hadis dua ni, Aisyah lah kontrol, senang kita sebut. Nak tahu apa tu, refer dengan Aisyah. Kami nak tahu tentang diri Rasulullah, macam mana dia duha. Macam mana dia duha. Adakah Rasulullah SAW, dia kata, boleh, bukan boleh. Maksud, adakah Rasulullah SAW salat duha selalu? Tu maksud dia. Dia pun jawab, dia kata, qalat, kata Aisyah, la, Nabi tak sembahyang setiap hari pun. Jadi jangan kita kata, tuan-tuan, Nabi tak pernah tinggal, tuan-tuan. Betul, tak nafikan. Hadis tu datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat-saat Nabi nak akhir, Nabi pernah bisik dengan Abu Hurairah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang tertentu dia bisik. Dia kata, Abu Hurairah, jangan tinggal 3 benda ni. Jangan tinggal duha. Jangan tinggal witir, qabliyah bagi subuh. Kan? Yang ni kalau boleh, lazimlah buat. Jangan tinggal-tinggal. Nabi pun, masa-masa dia akhir-akhir hayat dia, memang Nabi tak pernah tinggal duha, Nabi tak pernah tinggal witir dan qabliyah. So Nabi bagi tahu dekat siapa nak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasal tu Abu Hurairah ni dia tahu isi hati Nabi, dia tengok Nabi, dia tahu. Masa Nabi keluar daripada kawasan rumah saja, dia lapar tergedik-gedik. Kalau aku pergi makan, rugi. Orang Ashabul Sufa ni kita sudah cakap ialah orang keliling dengan Nabi. Dia kenal Nabi, dia tak pergi mana dah. Ada orang bila kenal agama, aku tak mau, gila-gila ni semua aku tak mau. Umur aku dah 60, aku cukup bisnes. Ada projek yang tak mau. Apa projek pun aku tak mau. Pasal dia tahu ganggu ibadat dia. Cukup enough. Umur 60 ni projek gila ke? 2-3 bilion, apa pun aku tak mau. Aku dah tak mau kerja 2-3 bilion, kerja semayang subuh dilingkuk, sunat dilingkuk, Quran pun tak pegang. Umur 60, gila macam projek, tak apa, bagi kau orang lain. Kalau muda tu lain lah. Tapi umur dah lanjut ni, umur 50 ni, umur 50 ni, Imam Qurtubi kata, dah bersedia dah. Quran kata, ma qaddamat lighat. Apa nak buat persediaan nak jumpa dengan Tuhan? Ma qaddamat. Esok ni hang mati, apa hang nak ke depan? Apa nak bawa pergi kat Tuhan? Umur 50 tahun. Duk tergetak-getak, tergedik-gedik, nak kata Quran tak ke mana, sembahyang tak ke mana, hang nanti leceh nanti. Umur kita lanjut, bila nak sembahyang pun, kita nak jaga sembahyang pun tak cantik, Quran pun tak elok, doa pagi petang pun kulit mentong, kehidupan pun tak macam. Ayo, ni semua bab tajuk dia karapuleh. Susah weh. Kita yang gila main kuliah, sekadar seronok main kuliah, tapi amal ibadat tak ke mana pun susah juga. Susah juga kena badak. Duk main kuliah ni kena sekurang-kurangnya bagi salat cantik. Salat bagi elok. Salat bagi elok. Lepas tu ada sunat-sunat yang biasa-biasa kalau boleh.
kita dah mengaji dah berkenaan dengan witir. Nabi pesankan salatul witir habbu ila Allah. Solat witir paling Allah suka, nak bagi Allah redha, sayang kat kita, doa kita nak didengari. Jaga witir. Bangun sikit je bangun. Lama-lama terbiasa bangun malam. Sikit-sikit kita pujuk diri dalam pada sambung. Apa kata Aisyah? La, Nabi tak buat selalu. Yang ni lah bila kita baca Nabi tak selalu siapa kata? Bodoh, kata-kata apa? Ini Aisyah kata. Apa Aisyah kata? Jangan kita duk buat macam tu dalam kuliah kita. Nabi tuan-tuan, Nabi tak pernah tinggal tuan-tuan. Aisyah kata Nabi pernah tinggal. Pada tu dia. Dia kata dia buat sedar, dia kata kecuali dia kata ayaji min maribihi. Nabi berjalan dengan sahabat tengok. Kecuali apabila datang Nabi dalam perjalanan. Contohnya Nabi dengan sahabat, dia berjalan. Masa dia duduk dengan sahabat, dia takut benda tu jadi wajib. Okey? Tapi dia balik ke rumah Aisyah kata, waktu kalau duha Nabi tak pernah tinggal. Waktu duha tak pernah tinggal. Boleh faham tak ni? Hampa angguk sudahlah. Menunjukkan dengan ini terjemahan ni lah yang mereka photostat. Dia kata buku ni boleh haram jadah. Allah Akbar. Nampak ni kita ikut perasaan. Orang Pulau Pinang ni Allah Tuhan memang dia ada boria punya cara lah. Okay? Tak boleh lah mengamuk sampai tahap tu. Ni apa duk tulis macam ni? Ya Allah, dia boleh ambil ni, dia boleh penerakam. Ustaz ni mengajak bab ni lah. Ustaz yang mengajak ni bab ni, kitab ni Bulughul Maram nama dia. Ustaz tukang baca saja. Maksud dia katalah hadis ni menunjukkan bahawa salat duha itu tidak boleh dilakukan setiap hari. Semua orang nak buat setiap hari, nampak tak? Hingga menyerupai salat wajib. Itu Nabi takut. Tapi kalau kita duduk di rumah, Ustaz, saya duduk di rumah, memang ada masa buat. Aisyah sendiri buat duha setiap hari. Nabi dia tak pernah tinggal. Tengok ada di bawah tu. Tu diri Nabi. Dalam masa yang sama dia kata walau sambung tengok. Ana Aisyah radhiyallahu ma ra'aitu Rasulullah SAW yusalli qat. Aku tak biasa tengok Nabi sembahyang duha berterusan. Aisyah kata. Kita nak limpak tak mana hadis Aisyah ni. Dia kata Aisyah kata saya tidak pernah melihat solat duha yang tetap oleh Rasulullah. Itu dia. Tidak pernah. Tidak dikata macam tu. Sampai Hindu cakap Hindu pun tak faham pada. Subhanak duha dia kata. Wa ini dia kata sesungguhnya aku, Aisyah pula kata, tetapi aku mengerjakan solat duha tiap-tiap hari tetap. Aku, Aisyah kata aku buat tiap-tiap hari. Dan Nabi tak tegur apa pun dekat aku. Menunjukkan boleh solat duha tiap-tiap hari? Boleh. Yang Nabi buat dengan sahabat ni jarang-jarang sebab apa? Takut benda tu jadi wajib. Jadi kalau kita duduk di rumah kita, ada masa lapang duha, okey. Tapi tengah-tengah nak keluar, nak meeting, I dah duha. Meeting lebih besar daripada duha. Ini jadi fitnah di pejabat-pejabat. Bos duduk tunggu. Bos, I tak habis duha lagi. Bos ada tension. Apa ni Ustaz? Saya pun pening kepala. Nak meeting duha. Tengok Putrajaya ni live tak, Putrajaya. Bos duduk tunggu dah. Muslimat, Muslimat bang nak tudung, sani nak perbetul, yang pakai kelip dengan lampu yang pada. Apalah benda ni semua. Jadi bahan fitnah. Ustaz nak mengajak mereka, Ustaz tahulah bila pipi duha. Kadang-kadang elok je suami dah keluar dengan kereta, pon, anti sat lah bodoh duha. Malaikat kata, bangang, hang pergi tu. Badak. Yang ni yang Nabi takut, Nabi bimbang jadi dalam masyarakat. Akhirnya memang jadi. Bagus banyak duha, tapi jangan jadikan dia macam wajib. Tu je. Aisyah buat setiap hari, pasal kelapangan ada. Macam muslimat, macam mampuan hidup di rumah, tak ada apa kan? Tak ada apa, Ustaz duduk melenggang. Okey, sembahyang duha. Sembahyang duha waktu dia. Asal ni kau tengok waktu, dengar dia kata apa? Dia kata, tetapi dilakukan kadang-kadang. Buku ni kata Nabi buat, ada masa Nabi buat dengan sahabat. Tapi kalau Nabi balik duduk di rumah, Nabi tak pernah tinggal. Nampak tak? Hukumnya solat duha dilakukan oleh Nabi jarang-jarang dengan sahabat. Takut jadi benda tua wajib. Nampak tak? Tengah-tengah duduk tebak apa roti canai, duha. Bodoh, orang nak makan duha apa?
Orang sungguh nampak, ada setengah kedai dia tulis situ, betul. Dia tulis kat situ sembahyang duha Ustaz. Orang dah tunggu dia. Jadi bahan fitnah, betul. Ya Allah, la ilaha subhanallah, kita tengok. Ada kat dulu pun ada juga. Tapi dia tulis tu macam apa nama, nasi, bukan, roti canai pokok tapang tu. Kan, roti canai sedap nak mampu tau. Lepas subuh apa kena pi. Apa pi lambat tak ada, kan? Dia ambil ayam tu daging kan nasi tu. Dia tulis kat situ lepas solat. Betul, lepas solat tu waktu solat subuh. Yang tu betul lah. Ini waktu dua pun habis lekat juga. Aduh, malaikat dalam jahanam lahan apa dah. Jangan buat macam tu. Panggil macam tu jangan buat. Ini fitnah. Bila Nabi duk buat macam ni, Nabi takut jadi bimbang untuk masyarakat. Nak bagi clear sembahyang duha. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah sikit lah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok isteri dia. Dengar. Sembahyang duha ni macam-macam cerita ada. Nabi nak keluar sembahyang. Nabi hari tu giliran Ummu Salamah. Ingat Ummu Salamah. Nabi nak keluar daripada rumah, tiba-tiba Nabi tengok Ummu Salamah nak sembahyang, prepare nak sembahyang subuh. Dia dengan sunat, dia dengan semua sembahyang. Bila cukup waktu, Nabi pun dah masuk dalam masa rumah Nabi dengan tu sebelah-sebelah je. Terus Nabi masuk sembahyang subuh. Lepas dah selesai semua subuh, Nabi balik. Bila Nabi balik, Nabi tengok Ummu Salamah tempat yang sama. Di situlah dia sembahyang malam dia, sembahyang qabliyah dia, subuh dia, sembahyang subuh dia, dan di situ juga dia sembahyang duha. Dia sembahyang duha. Maka Nabi kata apa kat dia? Nabi kata wallahi, tamam, Nabi kata sempurna. Macam hang buat ibadat umrah dan haji. Sempurna. Hang sembahyang duha ni waktu ni seolah-olah macam hang buat hang kerja haji dan umrah sempurna. Nabi kata kepada Ummu Salamah. Bab tu ulama berbincang, macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz di kalangan sahabat cerita macam ni? Itu di antara Ummu Salamah cerita. Nabi kata, wahai Ummu Salamah, mana-mana orang yang sembahyang subuh dia, lepas sembahyang subuh dia wirid dalam situ, dia baca Quran di tempat, dia tak bergerak situ-situ. Cukup waktu sembahyang duha, dia bangun di tempat yang sama dia sembahyang. Itulah ganjaran pahala macam orang buat haji atau umrah. Tapi kita lepas sembahyang subuh, dikenal kedai tu tutup dah. Pergi makan roti canai, pergi patah balik makan sini. Yang tu bukan sembahyang dapat pahala duha, dapat pahala haji dan umrah. Dia tak dapat kategori itu. Pasal bergerak dia. Macam kita dah sembahyang subuh, Ustaz saya sembahyang subuh, duk Ustaz laki minta buat kopi, hang buat kopi, cuma hang dapat pahala kopi saja. Dia tak dapat pahala macam umrah dengan haji. Dah, pergerakan tu dah. Ulama kata yang tu je ditegur oleh Nabi SAW. Semua orang dia duduk sembahyang subuh dari diri, dia tak dapat. Macam apa ada kerja, takkan nak buat panggil macam tu. Kalau cuti-cuti sekali-sekala nak buat, nak rasa nikmat sembahyang tak awal sekali, nampak tak? Tapi diri Nabi tak jarang sembahyang awal. Nabi sembahyang duha ni, ulama kata sembahyang macam ibarat sembahyang taubat. Sebab tu setengah ulama mengatakan ada tak sembahyang taubat. Sembahyang taubat ni Nabi tak pernah buat tengah-tengah malam. Tapi kita ni special. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bangun tahajud, buat taubat dulu. Sakit kepala lah, nak pakai koyok pun tak ada. Sakit sungguh, bismillah. Kalau tuan-tuan bangun sembahyang malam, tak buat sembahyang taubat, tak sah sembahyang qiyamul lail. Ni apa punya tarkawala ni semua ni? Tak ada kena-mengena, nampak tak? So, kita bangun sembahyang malam tu semua nama ada qiyamul lail. Tolonglah, kalau apa tak study, tak belajar betul-betul, macam mana apa nak beramal dengan elok? Cuba mengaji sampai nak tahu sembahyang elok. Satu di kalangan ulama hadis, dia tak ada istilah nama dia sembahyang taubat, dia jadikan duha tu. Pasal tu duha, Nabi suka sembahyang duha. Bila Nabi sembahyang duha, Assalamualaikum, satu istighfar, minta ampun pada Tuhan. Macam mana cara nak minta ampun taubat? Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang tu saja Nabi sebut. Berkali-kali Nabi sebut, ada riwayat 10 kali Nabi sebut. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Minta.
Siapa cerita macam tu, sambung hadis dia. Sambung hadis. Maka daripada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni orang yang mengganti tempat Nabi SAW. Masa tak ada dah. Perlu tajdik ni dia tepat 45 minit. Lepas tu zoom dibuang semua kuliah-kuliah aku. Kan? Daripada Zaid bin Arqam. Ustaz nak bagi habis berkenaan dengan duha ni. Duha ni seronok. Tapi apa boleh faham takat ni pun cukup lah. Pasal kita orang biasa-biasa, Ustaz bukan orang alim, kita ni semua bukan. Kita nak faham apa ada duha pun jadilah. Betul tak? Dengan keadaan mengaji fashion baru, tak ada kitab ni macam ni, faham sikit-sikit pun jadilah. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi. Dia menggantikan tempat Nabi. Kadang-kadang bila main mayat, Nabi tak ada, dialah ganti tempat Nabi. Dia cerita kaifiat. Dia cerita macam mana, tengok. Zaid bin Arqam dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Zaid bin Arqam, kata Nabi, salatul awabin. Kita kata solat awabin bila? Solat awabin apa solat awabin apa dia? Salatul awabin. Maksudnya solat minta taubat. Awabin ni solat minta taubat. Solat awabin, solat duha sama. Lagi satu isi syuruk lah. Tak tahu macam-macam repet. Isi syuruk satu, duha satu, apakah? Aduh. Isi syuruk duha dia lah sama lah dia. Bila matahari dah naik dah habis masa syaitan semua, bolehlah sembahyang masuklah waktu duha ataupun isyraq sama. Kenapa kita jadikan dua waktu? Tengok dia kata sini, salatun awabin. Awabin ni maksud solat minta taubat. Macam taubat lah. Apa terjemahan dia kata kat sini? Solat orang yang banyak bertaubat. Okey? Solat kita minta banyak bertaubat, minta bertaubat. Nampak tak? Waktu kalau boleh kita nak cari sembahyang duha, nak minta keampunan, bahasa tu Nabi kata pecikkan api neraka, kepanasan. Dia kata hina tarmidul fisal, ibarat sahabat Nabi kata, Zaid bin Arqam kata, aku tengok Nabi sembahyang, masa tu anak-anak unta kaki dia angkat-angkat pasal kepanasan apa? Padang pasiap punya pasiap berpanas. Hina tarmidul fisal, sampai kaki unta tu terangkat-angkat panas. Jadi kita nak sembahyang duha Ustaz 12.30 ke 12.45 sembahyang lah. Ada duha lagi. Duha dia masuk pukul 10, dia habis pukul 11. Itu duha hang. Nampak dah kan? Kita katakan jadi 7.45 kita ambil lebih sikit lah kan? 7 lebih kita ambil tu, dah masuk duha sampai masa matahari sebelum dia tegak. Sayanglah itulah duha. Dan naik ke situ waktu haram dah tak boleh dah. Jadi kita tengok sendirilah. Ustaz lah 2.45. Okey boleh sembahyang lah. Ada lagi masa dia. Nampak tak? Kalau matahari kita pasti kalau kan ni bak-bak falak pula. Jadi kita boleh sembahyang. Kita rasa panas masa tu. Tengok dia kata kat sini. Salat orang yang banyak minta taubat, iaitu pada saat dia kata anak-anak unta kepanasan. Maksud di sini solat duha. Solat duha lah yang tu dia kata solat awabin tu. Kita pula solat awabin tuan-tuan. Solat awabin lepas kita buat ba'diyah bagi maghrib, itu nama dia awabin. Mak dekat terkejut kok mana Abu Mai. Kita letak solat awabin. Minta taubat tuan-tuan di antara maghrib dengan isya, minta taubat pada Allah, minta taubat pada Allah. Aduh, pasal tu ulama suka kita baca kita buat solat duha ni minta ampun, istighfar, paling bagus. Ambil masa sikit. Kalau kita ada sembahyang pukul 11, Ustaz sampai pukul 10 pun tak apa. Sembahyang lepas tu kita sebutlah Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi, Tuhan aku, ampunlah dosaku. Aku minta taubat ya Allah, sesungguhnya Engkau lah menerima taubat aku ya Allah. Tuhan, aku dosa banyak. Sambil sebut tu kita pikat, dosa aku banyak Tuhan, umur aku dah 70. Aduh aku letih Tuhan, kalau aku nak cerita umur aku 30 dulu ya Allah, tergedik-gedik, tergetak-getak. Umur 50 macam ni, umur 60 macam ni, apa aku tak buatkan laki aku sampai dia pun dah mati dah Tuhan ya Allah. Tuhan apa dah. Baca saja satu zikir tu, ingat dosa kita. Ingat dosa kita. Sekali kita baca, bukan bagi perkara habis. Kita tak ada apa pun rasa. Dah peluang Allah bagi sembahyang. Lepas-lepas zikir sebutlah Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebut 10 kali. Lebih pun tak apa. Istighfar kan?
Astaghfirullahalazim, ampun Tuhan aku ya Allah, Tuhan ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Maka waktu doa, iaitu dia kata ketika anak-anak unta mulai merasa panas sinar matahari, antara sekitar waktu dia kata 8 sampai 10 WIB. Dia tulis, Ustaz baca semua ikut dia, Ustaz teruk dah. Nampak tak? Punya disiplin Ustaz Abdullah. Dan dia kata solat duha ini fungsinya ialah untuk bertaubat. Ambil pen, tulis kat situ. Pasal tu di kalangan ulama hadis yang kuat-kuat ni, dia bagi dia memadahi solat duha cukup minta ampun dengan Tuhan. Tak ada satu khusus yang nama dia solat taubat. Kalau nak buat pun ulama kata boleh tak? Boleh, tak ada apa masalah. Buatlah nak buat. Allahu Akbar, sunat 2 rakaat sunat taubat. Okey, buatlah. Ulama tak pernah ni. Tapi kalau kita teringin nak ikut cara sunnah, kita elok-elok baca duha ni, kita buat 2 rakaat pada masa kan. Lepas tu istighfar, buat lagi 2, nampak tak? Nak tenang dengan Quran duk baca, ambil masa. Bila umur dah lanjut ni, fokus yang situ. Sampai hati kita jinak, nak marah kat cucu pun dah turun dah. Bila lagi tua sikap marah tu dah ada lagi, tak habis lagi. Kena sabar. Bila tua-tua ni nak bagi orang berkenan kat kita, sabar. Ya Allah, sabar dengan anak 8 Ustaz. Macam jantung nak terkeluar daripada baru ni main raya korban, macam saya nak terkorban. Kita kecil-kecil okey, bila main besar, subhanallah, dengan anak, cucu, menantu, bukan senang tahu nak settle semua tu. Ambil sembahyang taubat, minta. Pasal tu ulama kata sembahyang taubat, sembahyang duha ni dia luar, lapang dada, bagi ketenangan, macam-macam Allah nak bagi. Jangan kita niat nak sembahyang duha ni bagus rezeki hang, menjaga hang, laksa hang laku. Kerana itu dia rosak. Okey, jangan niat macam tu. Memang sembahyang sendiri pun Allah murahkan rezeki sudah. Takafalullah birizqi. Mana-mana orang dengan dok main kuliah ilmu, dok jaga solat, aku jamin rezeki hang. Orang yang dok main kuliah mengaji ni, aku jamin rezeki hang. Aku tak bagi hang langsung hang hutang. Pasal tu Ustaz dah letak jual-jual barang, semua dia beli. Pasal sikap hutang tak ada. Kelebihan orang yang main kuliah ni, dia tengok barang dia nak beli, dia tengok barang dia nak beli. Ustaz kata cukup dekat sini dulu, insya-Allah bulan depan tajuk ni kena dengan Ustaz, kena dengan apa semua. Solat berjemaah dan imam. Dia nak ajar kat sini macam Sayyidina Umar kata apa? Wallahi sebaik mana sembahyang kat Umar satu pahala. Tolak ka'annaka lam tusalli, macam hantar sembahyang. Mampu ya Allah. Kalau sembahyang tang sini kita sembahyang 25 atau 27, tolak masih ada lagi. Jagalah sembahyang. Jagalah sembahyang. Itu satu-satunya hubungan kita dengan Allah. Nak mengadu, kita nak minta dengan Allah. Semua orang kita perlu Allah lah hidup kita. Oleh sebab tu tolong jaga solat. Kita duduk di bumi dia, di langit dia, rezeki dia, semua dia bagi kat kita. Apa salahnya dia pergi sujud dekat dia, nampak tak? Duduk tam flat ni tak boleh turunkan main sembahyang. Dia sujud, terus muka depan keluar. Jangan bagi dia sujud. Okey, benar. Jangan bagi dia kalau sujud 2-3 rumah boleh hilang, sampai 9 rumah boleh hilang, subhanallah. Nampak tak? Oleh sebab tu dekat sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah. Jangan pergi mana-mana tu ada elan menarik. Dah habis dah. Alhamdulillah.